mana Malaysia mencari pelaburan di Jerman? Macam mana Malaysia cari pelaburan di Jerman, saya tak ada komen. Tapi Jerman adalah negara teknologi, tuan-tuan. Saya tak boleh komen lah. Saya tak ada data dia. Tapi Jerman adalah negara yang sukar untuk kita boykot. Kerana mereka adalah negara teknologi. Syarikat-syarikat besar. Macam saya beritahu tadi, perbincangan mengenai Palestin pun dah kurang di negara kita. Tapi kerajaan kita buat dua-dua kerja. Satu adalah kesejahteraan rakyat. Kita terpaksa pelabur. Tapi kesejahteraan Palestin, kerajaan juga telah mendanai 100 juta ringgit Malaysia dana untuk bantuan Palestin. Kita hantar daripada awal dulu perang Oktober, kita hantar dan kita masih lagi mendanai projek ni melalui misi yang kerajaan atur sendiri dengan menggunakan pasukan rasmi kerajaan MKN yang berpengkalan di Kairah. Sukar, tuan-tuan. Saya tengok dari segi stokin Allah kekemat pun. Saya fikir kata dalam zaman saya hidup sampai usia saya 53 tahun. Inilah titik terendah yang pernah saya lihat keadaan orang Islam di Malaysia. Dari segi semangat, dari segi tindakan. Saya fikir kalau 10 tahun dulu, 20 tahun dulu, isu stokin Allah ni, tak mungkin sesepi inilah jadi dia. Tak mungkin sesepi ini. Dan kalau Palestin ni berlaku 10 tahun dulu pun, saya ingat saya tak cakap politik, tuan-tuan. 10 tahun dulu, 20 tahun dulu saya bercakap tentang orang Islam di Malaysia. Kemungkinan daya juang dan daya sokong kita menjadi lebih tinggi. Sebab tu kita katakan bukan saja Palestin bila berlaku stokin Islam. Saya pun terkejut tengok reaksi kita yang berbelah bagi tentang boykot. Saya memang secara rasmi lah melancarkan boykot kepada kekemat ni. Kerana saya anggap kata ini adalah tindakan yang melampau. Dan saya dimaklum kelang tu pun di Malaysia. Sebelum ni kita ingat barang tu datang made in China. Jadi benda-benda yang menggugat orang Islam ni kita boleh lihat daripada titik sekarang ni kita berada dalam titik yang lemah. Apatah lagi kalau kita nak cari pendirian kita terhadap Palestin. Pendirian kita terhadap isu Allah diletakkan pada stokin pun. Saya tak politik apa tapi saya pro lah Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal untuk memboikot kekemat pada satu tempoh supaya dia sedar bahawa perbuatan meletakkan stokin. Dan saya lebih sedih kerana saya dimaklumkan kilangnya di Malaysia. Saya tak banyak follow. Sebab saya banyak sangat follow isu Palestin. Saya hanya tahu dalam 2-3 hari ni. Detail lah saya baca. Tapi saya rasa selama saya hidup 53 tahun. Dan saya jadi wartawan dah 30 tahun. 30 lebih tahun. Meneliti sensitivity. Saya anggap ini adalah titik di mana sebarang bentuk pelekehan, sebarang bentuk apa sajalah orang cuba buat kata Islam. Sama ada di Palestin, kita pun tak boleh nak berkeras dengan mengatakan bahawa negara-negara pro-Palestin juga, negara-negara pro-Israel juga adalah negara-negara sumber ekonomi yang kita harapkan. Kita tak mau bergaduh dengan Persatuan Eropah, mereka ada 8% daripada pertumbuhan ekspor-import GDP kita. Kita tak mau bergaduh dengan Amerika kerana mereka kita ada kepentingan 16%. Kita ada kepentingan 16%. Jadi oleh kerana kita mengukur pendirian kita juga dengan kesan ke atas ekonomi kita. Ketika ramai orang bercakap kos sara hidup, peluang pekerjaan yang kurang. Jadi tangan kanan kita tak boleh memusuhi semua musuh Palestin. Malah kita kena berkompromi. Tapi saya duk fikir kayu ukur tu. Bila berlaku saja peristiwa stokin Allah di kaki ni. Saya boleh nampak lah kata dalam selama saya hidup, saya boleh sebut lah ini adalah period titik terendah orang Islam dari segi semangat agamanya, dari segi semangat kebersamaannya, dari segi semangat maruahnya. Sebab itu dia menjadi isu yang riuh tapi lemah. Isu yang nampak diperbesarkan tapi tidak dipedulikan. Saya fikir Allah tak hukum kita dengan menguji kita apabila kalimah namanya ada pada stokin dan kemudian dia nampakkan kepada kita. Macam ni dia nampak kan? Dia nampakkan sekarang kan? Jadi kalau kita minta, ya Allah Tuhanku, kalaulah kemarau yang besar ini akan menjadi hukumanmu kepada penduduk dunia. Kerana Jabatan Meteorologi memberitahu 2024 adalah tahun kemarau terburuk di seluruh dunia. Dan kita adalah negara kemarau yang terdedah. Jadi maka masyarakat dunia mula berwaspada untuk melihat indeks kemarau ni terutama di India. Kalau indeks kemarau ni menjejaskan hasil tanaman di India, indeks kemarau ni menjejaskan hasil tanaman di
Thailand dan indeks kemarau ni menjejaskan hasil tanaman di Vietnam. Maka dia akan melemahkan lagi pasaran kebekalan makanan ruji kepada negara Asia. Mereka juga melihat sama ada indeks kemarau ni akan menyerang juga ke Afrika, menyebabkan Afrika akan mengalami langsung tak ada hasil tuaian. Dan mereka juga sedang melihat indeks kemarau ni apa yang akan berlaku di Eropah. Cuma kita harap, ya Allah Tuhanku, ketika saya sendiri merasa bimbang kerana titik kemarau telah berlaku dengan aneh kerana kita berada dalam masih lagi monsun timur laut. Patutnya kita ni tengkujuh. Kita sedang menanti himbauan yang ke-6, himbauan hujan yang terakhir sebelum pintu tengkujuh berakhir bulan ni. Tapi titik panas dah muncul secara ekstrim di utara tanah air, di Kedah, Perlis, Pulau Pinang dan juga utara Perak. Jadi kalaulah kita tengok sekarang stokin Allah tu duduk di kaki, ni nampak kan? Kita mohonlah doa orang-orang yang baik, orang-orang yang ada dalam tanah air Malaysia ni, yang kita tahu ramai yang baik. Doa mereka lah melindungi kita supaya kita tak dibalas dengan kemarau kali ni. Kerana semalam saya ada perbincangan dengan petani-petani muda daripada Kedah. Mereka akan datang untuk buat pendedahan besar-besaran kerana kita pun dah give up nak tunggu kerajaan bertindak, kita pun dah give up nak tunggu Kementerian Pertanian bertindak, kita pun dah give up untuk menunggu NACOL bertindak. Jadi saya panggil mereka, atur pasukan mereka, mereka akan turun dan live stream dengan kita, insya-Allah Jumaat ni, untuk mendedahkan. Ni semua petani-petani muda tuan-tuan, generasi yang mengerja ke petani sekarang, termasuk pelajar-pelajar terbaik yang pulang memilih bendang sebagai usaha. Mereka nak dedahkan semua apa yang berlaku. Cuma satu yang saya minta, walaupun tuaian hujung tahun ni, tuaian yang hujung bendang ni jatuh teruk, walaupun kerana kita ada ketergangguan cuaca tahun lepas dan gangguan bekalan benih. Jadi semua yang hujung ni yang patut tuai sekarang orang dah tak tuai. Kerana 1 hektar hanya ada 250 kg. Kalau tuai, bayar duit mesin, bayar duit upah orang apa semua ni, akan jadi 300 lebih, 400 lebih. Berarti running at loss. Jadi ramai orang biarkan padi dibendang di utara tanah air untuk tidak dituai kerana padi hujung ni adalah padi hampa. Jadi saudara boleh nampak tuaian-tuaian yang sebelum ni, sebulan sebelum ni adalah 1.5 tan metrik. Bila hujung ni dia jatuh 250 kg. Jadi walaupun saya bukanlah nak buat gambaran tentang hukuman, tapi saya boleh bagi tahu kata kalau kita terus menjadi orang yang leka, orang yang cuai, kita terus mengejar semua benda tentang diri kita, tentang harta, dan kita lihat kes token Allah tu sebagai gambaran, kita pun bersikap sambil lewa. Saya bimbang bahawa ketika cuaca sedang menghukum dunia, dengan jangkaan bahawa harga makanan akan meningkat dengan lebih tinggi pada 2025 apabila kalau kemarau panjang 2024 menyebabkan India terjejas pengeluaran dia, Thailand juga terjejas pengeluaran dia kerana padi adalah antara yang paling teruk terjejas selain daripada gandum. Jadi kita bimbang kalau kemarau yang akan turun yang disebutkan oleh Jabatan Meteorologi Dunia berdasarkan daripada pandangan saintis dunia bahawa ini adalah kemarau terburuk dalam sedekat 2024 ni, panas yang sangat luar biasa. Dan kalau cuaca ni akan menjadi sebahagian daripada hukuman, kita kena tunjuk, tingkatkan bukan saja ibadah, tetapi kebersamaan kita dalam mempertahankan kesucian agama kita. Saya tak boleh terima, saya tak follow sangat, tapi saya dimaklumkan kata hari tu saya ingat tokennya datang daripada Made in China, dia tak sempat pantau, maka jual je lah. Di China mungkinlah orang tu tak kerti apa, dia ingat benda tu design, dia tengok oh orang letak dekat dinding, orang letak dekat ni, maka dia pembuat kerana mungkin orang Islam akan letak di kaki. Tapi bila kita tahu stokin ni sebenarnya dihasilkan oleh kelang tempatan, dijual oleh produk tempatan, persoalan yang timbul kepada saya, apa sebenarnya yang berlaku? Apa sebenarnya yang berlaku? Ada soalan yang lain? Tuan-tuan masuk, saya rayu bagi like dulu tuan-tuan. Video ni saya tak akan delete. Pandangan saya untuk mendesak tuan-tuan memboikot KK Mat saya akan kekalkan. Kita kena ajar. Kita kena ajar. Orang ada jawapan je tuan-tuan. Bila sampai time kita, tak ada cuai. Kalau saya salah cakap lah, 3R ni lah, saya tak ada masalah lah. Saya menghormati raja-raja. Okay? Kalau saya salah cakap religious, saya tak ada kemungkinan mencela agama saya sendiri atau agama orang lain. Okay? Tapi kalau saya salah cakap lah tentang rasis ni, katalah saya keluarkan stokin tuan-tuan dengan meletakkan satu benda yang mengecewakan orang-orang bukan Islam. Confirm lah tengah live ni saya digari. Confirm. Kerana saya akan dianggap sebagai Melayu Islam majoriti yang menindas minoriti.
Oh, heboh lah. Ini seorang pelobi resis, ini adalah seorang pencetus kebencian, dialah perosakkan nama baik keberbentukan Malaysia. Inilah orang yang akan ditakdirkan sebagai anti perpaduan. Tapi bila orang buat dekat kita, tuan-tuan, takrifan dia silap. Lepas tu orang boleh datang dengan kita dengan hanya perkataan minta maaf. Kita menjadi semakin baik ke apa, saya tak pastilah. Kita jadi semakin hebat lah, zuhud, tunduk, tak apalah. Allah akan atur semua orang cuba nayakan kita. Tak tahulah, kita ni dah jadi macam Palestin kan? Yang tak berupaya menentang Israel kerana Israel ni terlampau kuat. Saya tak pasti mana pergi semuanya yang dulu apa sikit tentang Islam. Masa apa sikit tentang Islam menghasilkan duit, semua orang nak tampil. Bila apa saja tentang Islam tak menghasilkan duit, kita pun tak lupa juara. Saya tak ada pro siapa-siapa. Saya ucap terima kasih pada Dr. Akmal, Ketua Pemuda UMNO, serta pengguna individu yang bekerja kuat membawa isu stokin kalimah Allah. Sebagai semoga Allah angkat darjat tuan-tuan, Allah pelihara tuan-tuan, yang mana berusaha untuk melindungi kemurnian agama kita. Saya boykot lah KK Mat ni, pengajaran untuk dia kata, ini Allah tuan-tuan, bukan dia letak gambar bendera Palestin dekat stokin sebagai tanda dia pro Israel atau apa. Dia meletak kalimah Allah. Dan lepas tu saya lihat kata hampir orang kita anggap kata saya cakap ni kan, orang mungkin kata Allah Ahmad Zainal, isu kecil nak dibesar-besarkan. Silap je kot. Saya dibesarkan dalam kumpulan Atra Melayu. Kerana saya datang daripada Kedah. Bapa saya seorang Atra Melayu. Tapi saya datang daripada yang terdidik, yang kemudiannya menolak konsep Atra Melayu dengan mengatakan bahawa nak menjalankan negara ini depan, haruslah menjadikan orang Melayu ni lebih rasional dan orang Melayu ni lebih bersederhana. Tapi saya tak fikirlah sampai ke tahap stokin Allah itu adalah tanda kita ni boleh memaafkan siapa saja dengan begitu mudah. Dan saya fikir kata, kenapa orang selalu menganggap apabila mereka menghina Islam dan apabila mereka melukakan hati orang Islam, perkataan maaf ni adalah kata kunci untuk menutup semua. Sebab ni bukan kali pertama. Berkali-kali, berulang kali. Dan saya harap orang faham, terutama bos KK Matnya, Datuk kena faham lah. Kami ni bukan meniaga maaf. Dan kami ni bukanlah hidup dengan menganggap bahawa kami akan masuk syurga dengan maaf daripada orang bukan Islam. Jadi tak boleh niaga jual beli, kaut duit di atas keuntungan tanpa sentimen, kemudian membayarnya kembali dengan kata maaf. Kan, meletakkan Allah pada stokin ni bukanlah semudah maaf hari raya. Kita nak beraya setahun sekali dengan orang nak minta maaf, orang yang kita tak suka pun tuan-tuan. Kena kuat iman kita hari raya ni, nak pergi jumpa ni. Ini hari yang mulia. Lupakanlah kesilapan yang lalu. Kita pergi. Berat juga untuk kita kadang-kadang memaaf ataupun memohon maaf. Kita nak memaafkan orang mungkin senang lah. Tapi kita nak pergi mohon maaf pada orang yang kita buat salah pun berat untuk kita. Kerana kita faham nilai maaf tu. Tapi orang letak stokin, bubuh Allah, bubuh apa semua tuan-tuan. Dia ingat maaf adalah jual beli yang mudah dibeli oleh orang Islam. Saya tak pastilah. Tapi saya fikir kata Datuk KK Mat, bukan kena berhati-hati. Saya tak boleh terima lah. Saya tak boleh terima. Dan saya terkejut pula di kalangan orang Islam, dia menjadi semudah itu. Kita pun anggap macam tak ada apa berlaku. Tapi terima kasih kerana saya melihat ramai yang mencintai Islam, yang mencintai kalimah Allah, yang membuktikannya secara terbuka. Dengan mengeluarkan kenyataan yang keras kepada KK Mat. Dan saya setujulah kata kita boykot KK Mat ni, bagi dia pengajaran supaya dia tahu bahawa maaf. Apa lagu Ramlah Ram, saya tak ingat lah. Dulu Selamat Asrin selalu menyanyi tu. Bukan semudah lagu tu. Maaf adalah dendam terindah. Saya pun tak tahulah, dulu adalah juga orang duk klise kan kata maaf ni. Maaf adalah dendam yang terindah. Fauziah Latif ke Ramlah Ram menyanyi lagu tu. Saya tak fikir semudah itu. Ada soalan yang lain?